Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin wassalatu wassalamu ala asyrafil anbiya wal mursalin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Kama shallaita ala Ibrahim wa ala ali Ibrahim wa barik ala Muhammad wa ala ali Muhammad kama barakta ala Ibrahim wa ala ali Ibrahim fil alamin innaka Hamidum Majid. Amma ba'du. Alhamdulillah, hari ini, pada pagi ini kita diberi kesempatan lagi untuk menyambung program harian kita, iaitu pada hari Isnin setiap hari Khamis, iaitu tadabbur Al-Quran dan tafsir, satu hari satu muka surat. Hari ini kita akan sambung muka surat 231, masih lagi dalam surah Hud, ayat 82 hingga 88. Semalam ayat 81 semalam macam kita tengok malaikat menyuruh Nabi Lut dan kaumnya yang beriman untuk keluar daripada tempatnya sebelum kaumnya yang homoseksual tu dilaknat. Pada hari ini kita tengok apa sambungannya. Kalau ikut dalam muka surat 231 ni, penulis memilih tajuk jujur dalam sukatan dan timbangan. Hari ini kita akan tengok. Kepada yang menonton secara live ataupun selepas ini, saya mengalukan untuk sebarkan dan share kepada keluarga, rakan dan sebagainya, dengan harapan semoga kita sama-sama belajar dan mendapat sesuatu daripada tadabbur kita pada setiap hari. Untuk maklumat semua, warga Asnaf dan komuniti rentan juga merupakan salah satu daripada 4 warga utama yang akan mendiami Bandar Wakaf Madinah Mawadah ini, selain daripada warga emas, warga Qaryah dan juga warga Muzakarah. Bagi mereka yang ingin berhijrah ataupun tidak berkemampuan, tidak mengira latar belakang atau sejarah silam mereka yang tidak bernasib baik ini, insya-Allah kita akan kumpulkan golongan ini untuk bersama-sama kita dalam bandar ini untuk mendalami ilmu agama dengan lebih dalam, insya-Allah, dan seterusnya yang utamanya untuk mendapat keredaan Allah. Untuk maklumat lanjut mengenai Bandar Wakaf Madinah Mawadah ini, bolehlah boleh melayari kita punya page Facebook dan kontak nombor yang tertera di wall tersebut, insya-Allah. Baik, tanpa melengahkan masa, saya memberi laluan kepada sahabat saya yang baca hari ini untuk meneruskan program kita, insya-Allah. Jadi persilakan. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم فلما جاء أمرنا جعلنا عاليها سافلها وأمطرنا عليها حجارة من سجيل منضود مسومة عند ربك وما هي من الظالمين ببعيد وإلى مدين أخاهم شعيبا قال يا قوم اعبدوا الله ما لكم من إله غيره ولا تنقصوا المكيال والميزان إني أراكم بخير وإني أخاف عليكم عذاب يوم محيط ويا قوم أوفوا المكيال والميزان بالقسط ولا بقية الله خير لكم إن كنتم مؤمنين وما أنا عليكم بحفيظ قالوا يا شعيب أصلاتك تأمرك أن نترك ما يعبد آباؤنا
أو أن نفعل في أموالنا ما نشاء إنك لأنت الحليم الرشيد. قال يا قوم أرأيتم إن كنت على بينة من ربي ورزقني منه رزقا حسنا وما أريد أن أخالفكم إلى ما أنهاكم عنه إن أريد إلا الإصلاح ما استطعت وما توفيقي إلا بالله عليه توكلت وإليه أنيب. صدق الله العظيم. Terjemahan ayat 82 hingga 88. Maka ketika datang keputusan kami menterbalikkan negeri kaum Lut dan kami menghujani mereka dengan batu daripada tanah yang terbakar secara bertubi-tubi. Batu-batu itu ditandakan di sisi Tuhanmu dan ia tidaklah jauh dari orang-orang yang zalim itu. Dan kepada penduduk Madian kami mengutus saudara mereka Syuaib. Dia berkata, wahai kaumku, sembahlah Allah, tiada Tuhan bagimu selainnya. Dan janganlah kamu mengurangkan sukatan dan timbangan. Sesungguhnya aku melihat kamu dalam keadaan mewah. Dan sesungguhnya aku bimbang kamu akan ditimpa azab pada hari yang membinasakan iaitu kiamat. Dan wahai kaumku, penuhilah sukatan dan timbangan dengan adil. Dan janganlah kamu merugikan manusia terhadap hak-hak mereka. Dan janganlah kamu melakukan kejahatan di muka bumi dengan berbuat kerosakan. Limpah kurnia yang halal daripada Allah adalah lebih baik bagimu jika kamu orang yang beriman. Dan aku bukanlah seorang penjaga atas dirimu. Mereka berkata, wahai Syuaib, adakah agamamu yang menyuruhmu memerintah kami meninggalkan apa yang disembah nenek moyang kami atau melarang kami mengurus harta kami menurut cara yang kami kehendaki? Sesungguhnya engkau benar-benar orang yang sangat penyantun dan pandai. Perkataan ini mereka ucapkan untuk mengejek-ngejek Nabi Syuaib AS. Dia, Syuaib berkata, wahai kaumku, bagaimana fikiranmu jika aku mempunyai bukti yang nyata daripada Tuhanku dan aku dianugerahkan rezeki yang baik, layakkah aku menyalahi perintahnya? Aku tidak bermaksud menyalahkan kamu terhadap apa yang aku melarang kamu daripada melakukannya. Aku hanya bermaksud memperbaiki sedaya upayaku dan petunjuk yang aku ikuti hanya daripada Allah. Kepadanya aku bertawakal dan kepadanya pula aku kembali. Tafsir Jalalain. Dan kami utuskan ila Madyana akhahum Syuaiban qala ya qaumi ibudullah. Kepada penduduk Madian saudara mereka yang bernama Syuaib. Dia berkata, wahai kaumku, esakanlah Allah. Ma lakum min ilahin ghairuhu wa la tanqusul mikyala wal Ma lakum min ilahin ghairuhu wa la tanqusul mikyala wal mizana inni arakum bi khair. Sekali-kali tiada Tuhan bagimu selain daripada Dia, dan janganlah kamu kurangi sukatan dan timbangan. Sesungguhnya aku melihat kamu dalam keadaan yang baik. Kamu hidup dalam keadaan yang menyenangkan sehingga kamu tidak perlu melakukan pengurangan dalam kedua-duanya. Wa inni akhafu alaikum. Sungguh aku khawatir jika kamu tidak mahu beriman. Azab yaumin muhit. Akan datangnya azab hari yang membinasakan, iaitu hari yang membinasakanmu. Lafaz yaum disifati dengan lafaz muhit, mengandungi pengertian majaz iaitu kiasan. Kerana berlakunya azab itu pada hari itu. Wa ya qaumi awful mikyala wal mizan. Dan Syuaib berkata, hai kaumku, sempurnakanlah sukatan dan timbangan bilqis secara tepat. Wala tabkhasun nasa asya'ahum. Dan janganlah kamu mengurangi hak-hak mereka sedikit pun. Tafsir Ibnu Kathir. Pertama-tama Allah Subhanahu Wa Taala melarang mereka untuk mengurangi sukatan dan timbangan ketika memberikan kepada orang lain. Lalu Allah memerintahkan mereka untuk jujur dan berbuat adil dalam melakukan sukatan dan timbangan, baik memberi ataupun mengambil, menjual atau membeli, dan melarang mereka melakukan kerosakan di muka bumi. Mereka pada waktu itu kadang-kadang merompak di jalan. Firman-Nya,
Sisa yang halal daripada Allah adalah lebih baik bagimu. Surah Hud ayat 46. Ibnu Abbas radhiyallahu anhu berkata, rezeki yang diberikan Allah yang halal itu lebih baik bagimu. Mengikut Al-Hasan, rezeki yang diberikan Allah itu lebih baik bagimu daripada kamu mencurangi orang lain. Mengikut Al-Rabi bin Anas, wasiat daripada Allah subhanahu wa ta'ala itu lebih baik bagimu. Mengikut Mujahid, ketaatan pada Allah itu lebih baik bagimu. Qatadah berkata, bahagian kamu daripada Allah itu lebih baik. Dan Abdul Rahman bin Zaid bin Aslam juga berkata, kebinasaan itu ada seksa, sedang sisa itu dalam rahmat. Abu Ja'far bin Jarir mengatakan, sisa yang halal daripada Allah adalah lebih baik bagimu. Surah Hud ayat 46. Iaitu kelebihan yang kamu dapati berupa untung setelah kamu melakukan sukatan dan timbangan yang jujur. Itu lebih baik bagimu daripada mengambil harta orang dengan curang. Dia berkata, hal ini diriwayatkan daripada Ibnu Abbas radhiyallahu anhu. Mengikutku, makna ayat ini serupa dengan firman Allah. Tidaklah sama yang buruk dengan yang baik, meskipun banyaknya keburukan itu menarik hatimu. Sampai akhir ayat surah Al-Ma'idah ayat 100. Dan firman-Nya, dan aku bukanlah seorang penjaga atas dirimu. Surah Hud ayat 26. Iaitu tidak mengawasi dan tidak menjaga. Maksudnya, lakukanlah itu semua semata-mata kerana Allah. Dan janganlah kamu melakukannya kerana ingin dilihat orang, tetapi kerana Allah semata-mata. Riyadhus Shalihin, daripada Abu Musa radhiyallahu anhu, dia berkata, Rasulullah SAW bersabda, sungguh Allah akan menangguhkan sesaan bagi orang yang berbuat zalim. Dan apabila Allah telah menghukumnya, maka dia tidak akan pernah melepaskannya. Kemudian Rasulullah membaca ayat yang berbunyi, dan begitulah siksaan Tuhanmu apabila dia menyiksa penduduk negara-negara yang membuat zalim. Sungguh azabnya sangat pedih, sangat berat. Surah Hud ayat 102. Hadis riwayat Bukhari Muslim. Hadis di atas memberikan keterangan yang pertama, bahawa Allah akan mengazab orang zalim, namun akan ditangguhkan azabnya dan tidak secara langsung diseksa. Akan tetapi dengan penangguhan azab itu, Allah akan menyeksanya dengan azab yang pedih. Yang kedua, orang berakal tidak akan tertipu oleh dirinya sendiri atas kezaliman dan tidak ditimpa azab. Akan tetapi dia tahu dia akan dihisab, maka dia segera bertaubat dan menolak kezaliman serta menunaikan hak-hak pemiliknya. Hadis Nabawi daripada Ibnu Umar radhiyallahu anhu daripada Nabi SAW, iaitu hari ketika manusia berdiri menghadap Tuhan semesta alam. Surah Al-Mutaffifin ayat 6. Baginda berkata, salah seorang daripada mereka berada dalam keringatnya hingga setengah telinganya. Abu Isa berkata, hadis ini adalah hadis Hasan Sahih, dan di antara hadis tersebut ada yang daripada Abu Hurairah radhiyallahu anhu. Hadis riwayat At-Tirmizi. Hadis Qudsi daripada Ibnu Umar daripada Nabi SAW yang diriwayatkan daripada Rabb-Nya, Allah berfirman, tidaklah seorang hamba daripada hamba-Ku berangkat berjihad di jalan-Ku kerana mengharap redha-Ku, kecuali Aku jamin baginya untuk memulangkannya dengan membawa pahala dan ghanimah, dan jika nyawanya Aku ambil, Aku jamin mengampuninya, memberinya rahmat dan memasukkannya ke dalam syurga. Hadis riwayat Ahmad. Baik, tadi demikianlah tafsir dari surah Hud dengan tajuk yang dipilih oleh penerbit pada hari ini, jujur dalam sukatan dan timbangan. Kalau kita tengok ayat 82 hingga 83 ni adalah sambungan daripada kisah semalam, iaitu kisah kaum Hud yang mendapat siksaan Allah kerana suka melakukan perbuatan homoseks. Azab yang dikenakan kepada mereka itu dikatakan pada waktu subuh. Pada waktu itu Allah SWT angkat tempat tinggal mereka naik ke atas langit dan diterbalikkan, di mana bahagian atas menjadi bahagian bawah. Bila dah diangkat ke langit baru diterbalikkan. Macam itulah balasan untuk mereka. Mereka terbalikkan fitrah kejadian manusia dengan melakukan homoseksual, maka Allah balas dengan menterbalikkan kampung mereka. Kemudian ayat-ayat seterusnya menceritakan mengenai kisah Nabi Syuaib dan kaum baginda, iaitu masyarakat Madian yang membangkang seruan baginda. Sama macam Rasul-Rasul sebelumnya, Nabi Syuaib menyeru kaumnya untuk menauhidkan Allah dalam ibadah dan semua aspek kehidupan, termasuklah perniagaan.
Kaum Madian ni dah terbiasa dengan penipuan dalam timbangan dan sukatan, dah menjadi budaya kepada mereka lah. Mereka tu menyekutukan Allah dengan menyembah berhala, sebuah pokok yang tak silap saya dinamakan Aikah. Mereka juga selalu melakukan perbuatan tidak terpuji, macam merompak, menipu, melakukan maksiat dan macam-macam lagi lah. Disebabkan mereka telah meninggalkan ajaran Allah dan Nabi-Nabi terdahululah, Allah Subhanahu Wa Taala mengutuskan Nabi Syuaib kepada mereka. Nabi Syuaib ditugaskan untuk mengajar akidah dan agama Islam kepada kaum Madiani, tapi hanya beberapa orang saja yang nak ikut ajarannya. Sedangkan yang lain masih lagi durhaka dan tetap pada kekafirannya lah. Oleh itu Nabi Syuaib memperingatkan jika kaum Madian tidak berubah, azab dari Allah Subhanahu Wa Taala akan segera tiba. Tapi kaum Madian tetap tak peduli dengan amaran tersebut. Bab azab dan siksaan yang timpakan kepada mereka tu akan disambung pada minggu hadapan, insya-Allah. Baik, alhamdulillah. Perkongsian kita untuk hari ini kita akan sambung pada minggu hadapan pada hari Isnin. Masih lagi surah Hud ayat 89 hingga 97 dengan tajuk siksaan bagi orang zalim. InsyaAllah. A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin wassalatu wassalamu ala asyrafil anbiya wal mursalin wa ala alihi wa sahbihi ajmain. Allahumma aftah alaina hikmataka wanshur alaina min khazaini rahmatika ya arhamar rahimin. Rabbi shrah li sadri wa yassir li amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Allahumma faqihna fid din wa 'allimna ta'wil wa ihdinas siratal mustaqim. Siratal ladzina an'amta 'alaihim minan nabiyyin was-siddiqin wasyuhada'i was-shalihin wa hasuna ulaika rafiqa ya arhamar rahimin. Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina azabannar. Wassallallahu ala sayyidina Muhammad. Subhana rabbika rabbil izzati amma yasifun. Wassalamun ala mursalin walhamdulillahi rabbil alamin. Baik, kita berjumpa lagi pada minggu hadapan insya-Allah. Kafaratul majlis. Subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Bismillahirrahmanirrahim. Wal 'asr innal insana lafi khusr illa alladziina aamanu wa 'amilus shalihaati wa tawassaw bil haqqi wa tawassaw bis sabr. Baik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.